Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, antara sikap dan kebiadaban pembangkang ya di Dewan Rakyat ini, mereka seringkali mempersoalkan, membantah ya, dan yang paling teruk lagi adalah bermain politik ya, menyentuh isu-isu 3R, bukannya isu rakyat di kawasan parlimen masing-masing. Jadi ini antara contoh pembangkang yang asyik membantah tapi tidak pun memberikan sebarang cadangan alternatif. Ya, apa yang mereka berikan hanyalah berpolitik semata-mata. Jadi sahabat semua, sekali lagi saya ingin membawakan Anda satu perkara yang baru berlaku sebentar tadi di Dewan Rakyat ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama ya untuk menonton dan Anda sendiri nilai sahabat semua. Inikah standard yang ada pada pembangkang hari ini. Jadi mari kita tonton video ini. Silakan Datuk Seri Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, Yang Berhormat Maran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Datuk Yang Bertua, soalan saya nombor 2. Yang Berhormat Menteri untuk jawapan. Salam Malaysia Madani, Datuk Tuan Yang Di-Pertua, kepada ahli-ahli yang berhormat. Saya mohon izin untuk menjawab soalan Yang Berhormat Maran secara bersekali dengan soalan nombor 22 daripada Pematang Pau bertarikh 24 Oktober, soalan nombor 29 daripada Kluang bertarikh 4 November, soalan nombor 44 daripada Batu Kawan bertarikh 19 November, soalan nombor 10 daripada Kuala Terengganu bertarikh 4 Disember, soalan 41 daripada Pematang Pau bertarikh 4 Disember dan soalan 41 daripada Muar bertarikh 12 Disember. Kerana kesemua 7 soalan ini melibatkan isu dan persoalan yang sama. Boleh, Yang Berhormat. Untuk makluman Tuan Yang Di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, Kerajaan Madani sentiasa fokus dan juga komited bagi memastikan agenda pembangunan melalui pembaharuan semula bandar dapat dilaksanakan dengan komprehensif demi meningkatkan kualiti hidup rakyat serta mencapai hasrat bandar yang mampan dan berdaya huni. Sebagaimana manusia yang mempunyai tahap kesihatan dan jangka hajatnya, begitulah juga keadaan dengan kondisi bangunan dan juga bandar yang turut akan terdedah kepada situasi rosak, daif, usang serta semakin memburuk dengan pertambahan masa. Keadaan ini boleh memberi kesan ke atas keselamatan dan kebergunaannya. Berdasarkan piawaian Jabatan Kerja Raya JKR bagi jangka hayat aset infrastruktur dan aset kejuruteraan, tempoh jangka hayat optimal bagi infrastruktur ataupun bangunan adalah dalam lingkungan 50 hingga ke 80 tahun berdasarkan kepada parameter tertentu seperti jenis bahan binaan, struktur dan juga reka bentuk. Justru, dalam menyokong usaha agar tahap guna tanah mencapai peringkat yang optimum serta kualiti infrastruktur dan kemudahan awam yang dapat menyokong kepesatan pembangunan negara, maka penyediaan satu rangka perundangan yang kukuh melalui cadangan penggubalan Aktah Pembaruan Semula Bandar ataupun PSB adalah kritikal untuk tanah air kita. Dalam hubungan ini, Kementerian melalui Plan Malaysia dengan kerjasama Malaysia Productivity Corporation MPC telah melaksanakan Regulatory Impact Analysis RIA dan selanjutnya telah menyediakan laporan Regulatory Impact Statement. Untuk berdasarkan kepada Regulatory Impact Assessment ini, Akta Penggubalan Aktah PSB akan berpaksikan kepada 10 prinsip utama, iaitu pertama, persetujuan pemilik. Prinsip kedua, pengekalan penduduk asal. Prinsip ketiga, menjaga kepentingan pemilik tanah. Prinsip keempat, penempatan sementara yang kondusif. Prinsip kelima, penilaian kriteria tapak pembaharuan semula bandar. Prinsip keenam, guna tanah yang efektif. Prinsip ketujuh, penilaian terperinci berdasarkan kepada tapak laporan perancangan dan peruntungan. Prinsip ke-8, penambahbaikan penggunaan teknologi. Prinsip ke-9, kelulusan pembangunan mengikut prosedur peruntukan perundangan sedia ada. Dan prinsip yang ke-10, iaitu pembangunan berfasa dan juga berperingkat. Berpaksikan kepada 10 prinsip di atas, maka dari aspek perlindungan hak pemilik hartanah yang terlibat dengan pelaksanaan projek PSB, draft RUU PSB telah mengambil kira peruntukan khusus mengenai di mana semasa permulaan proses PSB dibuat, kerajaan akan berunding dengan pemilik bersama-sama dengan badan pelaksana serta pemaju yang dilantik.
Proses rundingan akan diadakan sehingga semua pihak bersetuju dengan syarat-syarat dan kehendak pemilik terlibat. Selain itu, penubuhan jawatan kuasa eksekutif persekutuan, jawatan kuasa eksekutif negeri dicadangkan untuk melaksanakan peranan untuk memastikan pemaju yang layak mempunyai kompetensi dan prospek pelaksanaan pembaharuan semula bandar dan turut bertanggungjawab dalam melindungi kepentingan pemilik sekiranya berlaku masalah sepanjang proses PSP. Selain itu, bagi memperkukuhkan lagi perundingan, perlindungan ke atas hak dan kepentingan pemilik, satu jawatan kuasa mediasi dicadangkan untuk ditubuhkan bagi menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan projek pembangunan semula bandar. Dalam memastikan draft undang-undang baru ini adalah responsif terhadap keperluan sebenar, KPKT telah mengadakan 52 kali sesi ulut rebas, libat urus bersama dengan Focus Group melibatkan pelbagai agensi persekutuan, pihak berkuasa negeri, PBT, Jabatan Peguam Negara, institusi pengajian tinggi awam, penggiat industri, badan profesional, pertubuhan bukan kerajaan serta semua pihak-pihak berkepentingan yang lain bagi memastikan pelaksanaan undang-undang yang menyeluruh. Sebagai makluman juga, KPKT telah membentangkan Memorandum Jemaah Menteri Dasar kepada Kabinet bagi cadangan penggubalan undang-undang baru ini pada 14 Ogos tahun ini. Selain juga, pembentangan telah pun dibuat kepada Special Select Committee Dewan Yang Mulia ini, iaitu Jawatan Kuasa Pilihan Khas Infrastruktur Pengangkutan dan Komunikasi di Parlimen pada minggu lepas, iaitu 17 Oktober. Khusus untuk mendapatkan pandangan dan sokongan ahli-ahli Parlimen di dalam Jawatan Kuasa Khas. Untuk makluman, sesi lebat urus bersama Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak juga akan diadakan pada bulan depan agar keperluan khusus mereka turut diberikan perhatian mengambil kira keunikan kawasan dan geografi. Sebagai mekanisme perundangan yang komprehensif, Tuan Yang di-Pertua, IUU baru ini dijangka memberi manfaat dari aspek-aspek berikut. Pertama, meningkatkan kecekapan perancangan bandar, khususnya untuk menangani risiko keusangan serta kemerosotan bandar. Yang kedua, menyediakan mekanisme dan ekosistem pembangunan ekonomi baru, menangani isu kawasan tepu bina bandar serta cabaran mengekalkan persekitaran bandar yang mampan, hijau dan lestari. Ketiga, mengurangkan tekanan pembangunan ke atas kawasan greenfield sekaligus mengatasi isu rebakan bandar ataupun urban sprawl. Keempat, mengoptimalkan penggunaan tanah sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi baru. Dan yang kelima, meningkatkan nilai hartanah, menjaga produktiviti yang tinggi dan menyuntik ekonomi setempat. Maka secara keseluruhannya, Tuan Yang di-Pertua, pelaksanaan pembaharuan semula bandar mampu memastikan pembangunan yang dilaksanakan adalah lebih terancang dan inklusif selari dengan prinsip dengan izin, leave no one behind. Tiada yang terpiknya, tiada yang tertinggal. Termasuk dalam untuk melindungi hak pemilik yang terkesan. KPKT sentiasa komited dengan inisiatif pembangunan, berkonsepkan pembaharuan semula bandar dan ikhtiar. Penggubalan akta baru ini diyakini dapat menyokong serta memenuhi perancangan negara ke arah untuk memastikan kemampanan bandar dan kesejahteraan rakyat secara seimbang dan saksama. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Marat. Terima kasih, Yang Berhormat. Untuk Speaker, terima kasih Menteri. Jawatan memang panjang dan cantik. Pelaksanaan kita belum tahu. Yang Berhormat Datuk Ketua, penggubalan dan pelaksanaan akta pembaharuan semula bandar nanti belum tentu boleh menjamin dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat serta mencapai hasrat bandar mampan dan berdaya uni. Kerana jelas banyak faktor negatif yang berlaku hasil daripada pembangunan bandar-bandar di negara kita. Umpamanya peningkatan masalah sosial, jenayah, pelacuran, dadah, pemilikan harta sebahagian rakyat, lambakan pekerja-pekerja asing dan sebagainya. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat dari sudut lain, apakah usaha dan langkah kerajaan dalam menangani isu yang saya sebutkan tadi? Dan apakah usaha kerajaan yang diambil oleh kerajaan supaya tidak ada pertindahan, tidak ada pemindahan penduduk yang tidak adil, Yang Berhormat ada sebutkan sedikit tadi, dan sejauh mana kerajaan telah mengkaji secara mendalam tentang pertindahan undang-undang perbandaran yang telah ada sekarang. Umpamanya Akta Kejayaan Tempatan 1971 ataupun Akta 76, Akta 171 dan sebagainya. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri.
Terima kasih kepada Yang Berhormat Maran atas soalan tambahan. Untuk makluman seperti yang saya telah pun terangkan tadi, Kerajaan Madani sentiasa fokus dan komited. 52 kali libat urus telah pun dilakukan. Malahan, walaupun draft undang-undang belum lagi disempurnakan, di mana libat urus telah diadakan bersama dengan Special Select Committee Dewan Yang Mulia ini. Maka semua isu-isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat memang sedang ditangani dan kita yakin dengan semangat berat sama dipikul, ringan sama dijinjin, kita akan mampu mengatasinya dan pastikan kemampanan pembangunan bandar kita ini akan sentiasa diuruskan dengan penuh beradab dan juga bertata krama. Ini adalah kamus Anwar Ibrahim yang baru saya belajar hari ini. Dan untuk pastikan supaya hak dan kepentingan pemilik hartanah tidak terjejas. Bagi pemilik strata yang bersetuju untuk maklumat menyertai pembaruan semula bandar, kita akan bagi dia dua cadangan. Kaedah penyertaan secara rundingan. Pertama, one-to-one basis. Itu pemilik asal akan dapat satu rumah baru atau lebih mengikut perjanjian yang setimpa. Not less favorable, perkataan dia. Dan kedua, ataupun dia jika nak jual, dibenarkan. Untuk melepaskan hak milik, mendapatkan keuntungan untuk diri beliau dan dia mempunyai kebebasan untuk beli hartanah impian mereka. Dan untuk pastikan perlindungan kepada hak pemilik, jawatan kuasa mediasi akan ditubuhkan sekiranya terdapat isu-isu yang timbul sepanjang proses pembangunan semula bandar. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat, kita ada success story. Saya bagi contoh dekat Bangsa, Razak Mansion. Dah berjaya dekat Pulau Pinang, Georgetown. Pelbagai urban regeneration, urban rejuvenation, urban Yang redevelopment. Berhormat Menteri, sebentar. Yang Berhormat Tanah Merah, Yang Berhormat Tasik Gelugur, kalau nak berbicara di dalam ini, di luar. Ya? Teruskan, Yang Berhormat Menteri. Jawapan tergendara, mohon maaf. Maka ya, lebih kurang saya rasa saya pun dah terangkan dengan seterang-terang, maka tak payah bersuluh jika sudah terang. Terima kasih. Berikut saya persilakan Yang Berhormat Pulai. Terima kasih Timbalan Speaker. Kawasan perumahan yang ingin dibangunkan ni tentulah telah berusia lama dan tentulah ada pemilik-pemiliknya yang telah meninggal dunia dan sebagainya. Soalan saya sekarang ni, apakah kita perlu mendapat persetujuan keseluruhan pemilik atau bagaimana? Bagaimana kita nak menyesuaikan dengan mereka yang mungkin akan membantah projek tersebut bagi kita bangunkan perumahan yang baru? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri untuk jawapan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pulai atas soalan yang baik. Memang sekiranya kita tak ada undang-undang baru mengikut Akta 757, the consent threshold sekarang ini adalah 100%. Dengan kata lain, sekiranya terdapat satu rumah pangsa 1,000 unit, 999 orang setuju, seorang bantah, maka projek gagal. Ini saya rasa adalah kurang munasabah dan dia melanggar kepentingan awam. Khususnya sekiranya bangunan itu sudah tidak selamat untuk diduduki. Kita tak mahu ada kejadian macam Highland Towers yang berlaku dulu. Maka KPKT melalui Plan Malaysia telah membuat comparative studies dengan amalan luar negara. Kita telah buat amaran bandingan dengan New Zealand iaitu consent threshold 75%, Hong Kong 90%, Australia 75%, British Columbia Canada 80%. Kita juga telah membuat bandingan dengan Singapura iaitu untuk bangunan yang kurang daripada 10 tahun 90%, lebih 10 tahun 80%, dan Northern Territory Australia, Western Australia, pelbagai bandingan telah pun dibuat. Maka akta baru ini kita cadangkan supaya consent threshold itu ditetapkan tidak kurang daripada 80%. Itu daripada 10 orang pemilik mesti dapat persetujuan sekurang-kurangnya 8 orang. Maka projek itu bolehlah dirunding supaya pembaharuan semula bandar ini dapat dijana dan juga dibangunkan. Sekian, terima kasih. Terbaik, itu dia jawapan daripada YB Menteri, sahabat-sahabat semua. Dan seperti yang saya katakan, belum pun memberikan soalan kedua sudah membuat satu sindiran, kononnya pelaksananya tidak tentu. Bagus jawapannya tapi pelaksananya belum tentu. Itulah dia sahabat semua. Fikiran pembangkang ini belum pun mereka melakukan sesuatu, mereka sudah mengaku kalah. Ini sikap dan attitude yang ada
kepada pembangkang. Dan ketika Menteri menjawab sebentar tadi, ya, kita boleh nampak ahli parlimen daripada Bersatu, ya, disuruh keluar oleh timbalan speaker kerana ya berbual dalam Dewan Rakyat, mengganggu ketika YB Menteri memberikan jawapan. Ini satu perangai yang sangat-sangat memalukan sahabat-sahabat semua. Apa pandangan anda? Jadi sampai sini saja. Sekiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan, ya, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.